Cuba korang tengok gambar ni. Ini adalah gambar galaksi kita. Galaksi Bima Sakti Milky Way. Cantiknya gambar galaksi kita. Tapi korang pernah terfikir tak benda ni mengganggu pemikiran saya? Kalau kita sebenarnya berada di dalam galaksi, katakan bumi kita ada kat sini ke apa ke, macam mana kita boleh ambil gambar seolah-olah gambar tu diambil di luar galaksi? Dia macam hang ambil gambar guna kamera depan, lepas tu tiba-tiba hang berada dalam gambar tu. Seramlah pula. Jadi mungkin ada dua penjelasan yang lain kot, iaitu mungkin ada cermin yang sangat-sangat besar di luar daripada galaksi kita ni, dan kita ambil gambar cermin tu yang sebenarnya merupakan pantulan kepada galaksi Bima Sakti ni. Tapi yang merepek lah kot. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Mana datang cermin tu pula kan? Ataupun kita ada hantar satu satelit yang telah pun mengembara dengan sangat-sangat jauh dan diambil gambar di luar daripada galaksi Bima Sakti, dihantar balik kepada kita, dan inilah gambar yang kita dapat. Cuma masalahnya galaksi kita ni terlampau besar. Dia macam panjang ni saja dah beratus-ratus ribu tahun cahaya. Jadi kalau kita hantar satelit yang kelajuan dia adalah kelajuan cahaya, kelajuan yang paling laju dalam alam semesta, pun dia perlukan puluhan ribu tahun baru dia boleh sampai ke posisi untuk ambil gambar galaksi kita ni. Masalahnya satelit baru dicipta tahun 1957. Jadi macam mana gambar ni dia boleh diambil? Video ini ditaja oleh Susu Rizky Mamadil, susu berperisa aiskrim yang penuh dengan bahan berkhasiat. Dapatkan di pasaran sekarang. Jom buka Linda Ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di luar buku teks. Sebenarnya ada satu cara yang sangat unik, canggih dan sophisticated macam mana mereka boleh mendapat gambar galaksi Bima Sakti kita. Iaitu dia cuma lukisan je lah. Itulah penjelasan dia. Ni ada tulis kat sini, artis konsep. Itu je sebenarnya. Tapi itu taklah bermakna bahawa gambar ni adalah 100% imajinasi daripada pelukis. Macam dipetik pada udara je. Gambar Bima Sakti. Adalah juga clue-clue macam mana bentuk sebenar galaksi kita berdasarkan pencerapan kita daripada bumi. Bila kita tengok keluar bumi, kita dapat melihat jalur-jalur bintang, planet yang nipis, yang panjang. Ini macam tangan bagi sesebuah galaksi yang berpusar. Lepas tu bila kita kira laju bintang-bintang, kita jumpa ciri-ciri bagi sebuah galaksi yang berpusar juga. Jadi daripada clue-clue tersebut, pelukis ni pun dia rujuklah kepada contoh galaksi berpusar yang lain macam galaksi Andromeda ke, dan dia pun tekakkanlah bentuk galaksi Andromeda tersebut pada galaksi Bima Sakti kita ni. Sebenarnya bukan galaksi Bima Sakti je imej angkasa yang kita biasa lihat, yang hakikatnya sebenarnya adalah lukisan ataupun gambaran daripada pelukis. Lubang hitam pun sama juga. Dulu korang ingat tak bila kita cari gambar lubang hitam dekat internet, kita akan jumpa gambar macam ni, gambar macam ni, gambar macam ni. Cantik ni lubang hitam. Tapi baru-baru ni gambar lubang hitam yang sebenar diambil dan inilah rupa sebenarnya. Jauh beza weh. No. Jadi gambar-gambar lubang hitam yang cantik-cantik yang kita duk tengok selama ni adalah gambaran daripada pelukis juga. Tapi sekali lagi taklah bermakna bahawa gambaran lubang hitam selama ini adalah rekaan imajinasi semata-mata 100% daripada imajinasi orang. Taklah. Contohnya ini adalah paparan lubang hitam yang dibuat pada tahun 1978. Macam mana dapat gambaran ni? Dapat daripada pengiraan komputer dan kemudian dilukis dengan tangan. Dan ini pula adalah gambar Kepler 168f, planet yang dipanggil sebagai sepupu bumi. Ia memiliki saiz yang lebih kurang sama dengan bumi dan dijangka dia memiliki air macam bumi. Cumanya planet ni dia sebenarnya tersangat-sangat jauh dan kita tak boleh nak nampak dengan teleskop pun. Planet-planet di luar sistem suria ni kita temui dengan bacaan data.
Contohnya dengan kita menganalisis ialah kelajuan dia, kecerahan dia. Dan inilah gambaran planet tersebut daripada data yang kita peroleh. Yelah, bosanlah kalau kita tunjuk gambar ni dekat orang awam kan. Apa benda ni? Ni planet ke apa? Kat sinilah datang peranan artis untuk cuba gambarkan planet tersebut hampir sama dengan bumi. Tapi tak berapa nak sama. Soalannya, betul ke air dia banyak rupa tu? Betul ke daratan dia warna rupa macam tu? Tak tahu. Ia adalah andaian daripada pelukis digital. Tapi dibantulah dengan data dan imajinasi. Jadi sekarang, kalau macam tu, adakah sebenarnya semua gambar-gambar angkasa yang ada hakikatnya adalah gambar CGI, simulasi dan lukisan? Mestilah tak. Hei, pergi simpan tu pion aluminium tu. Gambar-gambar yang rasmi daripada agensi-agensi angkasa adalah gambar-gambar yang sebenarlah, yang datang daripada pencerapan, dari data angkasa yang sah, dan ia bukan gambar yang palsu. Tapi apa yang betul adalah semua gambar angkasa adalah diedit dan di Photoshop. Ini betul. Ialah sebab gambar-gambar tu semua akan melalui proses Photoshop lah kita panggil. Proses editing. Mereka manipulasi kecerahan dia, manipulasi kontras, mungkin nak buang kekaburan bagi lagi tajam ke gambar tu. Dan disebabkan kebanyakan gambar angkasa, jika bukan semua, adalah hitam dan putih pada asal dia. Sebab gambar hitam dan putih ni dia lagi banyak data yang dapat ditangkap berbanding dengan gambar color. Maka saintis akan memasukkan warna kepada gambar-gambar hitam dan putih tersebut. Satu, supaya elemen-elemen dalam gambar angkasa tersebut dia lagi mudah nak dibezakan, lantas dia buat kita lagi mudah untuk mengkaji gambar tersebut. Dan satu lagi, supaya dia cantik pada pandangan mata. Sebab kita manusia, kita suka tengok benda-benda cantik. Kalau kita buat graf ke jadual ke, kan kita akan warnakan dia supaya senang nak baca dan kita senang nak faham data-data yang dipersembahkan. Tapi kesannya ialah dia akan mungkin nampak cantik lah sebagai kesan sampingan dia. Jadi macam tu jugalah dengan gambar-gambar angkasa. Dan ini taklah menghairankan ataupun kontroversi, sebab kita sentiasa buat benda ni dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sentiasa mengedit, memanipulasi, memfotoshop gambar-gambar digital. Bila kita ambil gambar guna phone, kita akan buat editing sikit kan. Kita kalau gambar tu gelap, kita bagi dia cerah. Kita letak efek bokeh sikit ke apa. Jadi adakah itu menipu? Taklah tipu kan. Sebab kita cuma ubah sikit pendetailan ataupun perincian gambar tersebut. Kita manipulasi sikit-sikit yang tak mengubah realiti sebenar. Kalau gambar tipu, tak boleh masuk pasport dokumen rasmi. Cuma dia akan tipu kalau hang letak filter satu tan. Itu tipu. Jadi itulah dia sedikit sebanyak pengembaraan kita kepada persoalan macam mana kita boleh ambil gambar galaksi Bima Sakti kalau kita sendiri berada dalam galaksi tersebut. Jawapannya adalah kita memang tak ambil sebab dia adalah lukisan. Tapi dia membawa kita kepada sedikit penghargaan macam mana ahli-ahli falak ataupun ahli pengkaji angkasa mereka mengeluarkan gambar-gambar tersebut. Jadi kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan kalau anda ingin menyokong saluran ajar dengan lebih lagi, tekan pada butang join. Sangat-sangat dihargai untuk menjadi ajarian. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.